United Kingdom gantung jual senjata kepada Israel. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Tunjuk perasaan dan mogok terus berlanjutan di Israel. Semalam, lebih setengah juta komuniti Israel mengadakan tunjuk perasaan anti Netanyahu yang terbesar di Tel Aviv. Demonstrasi dan mogok ini bagi memberi tekanan kepada Benjamin Netanyahu supaya bersetuju mencapai gencatan senjata bagi membebaskan tebusan yang ditawan Hamas. Tunjuk perasaan marah kerana pemerintah Israel enggan memeterai perjanjian bagi pembebasan tebusan. Tunjuk perasaan untuk Netanyahu mempergiatkan usaha membebaskan lebih 100 tebusan di Gaza. Warga Israel juga mendesak beliau meletakkan jawatan. Bantuan ini merupakan yang terbesar sejak Israel melancarkan serangan ke atas Gaza 7 Oktober lalu. Keganasan rejim Zionis Yahudi semakin melampau apabila sekolah yang menjadi pusat perlindungan terus menjadi sasaran. Lebih 70% sekolah agensi kerja dan bantuan PBB bagi pelarian Palestin UNRWA di Gaza telah musnah atau rosak. Ketua Pesuruhjaya agensi itu, Philip Lazzarini, berkata sebahagian besar daripada sekolah tersebut kini menjadi tempat perlindungan ratusan ribu keluarga dan tidak digunakan untuk pendidikan. Philip berkata lebih 600 ribu kanak-kanak sangat trauma dan hidup di kawasan runtuhan bangunan. Semakin lama kanak-kanak tidak bersekolah, semakin tinggi risiko mencetuskan kebencian dan ekstremisme. Tanpa gencatan senjata, mereka berisiko menjadi mangsa eksploitasi termasuk menjadi buruh kanak-kanak dan direkrut oleh kumpulan bersenjata. United Kingdom menggantung penjualan senjata kepada Israel. Setiausaha Luar United Kingdom, David Lammy, berkata terdapat risiko jelas peralatan itu boleh digunakan untuk melakukan pelanggaran undang-undang antarabangsa. Peralatan perang termasuk bahagian untuk jet pejuang, helikopter dan drone. Menurut Lammy, ramai ahli parlimen, peguam dan organisasi antarabangsa menyatakan kebimbangan mengenai ekspor senjata British ke Israel. Rejim ganas Zionis marah dengan langkah United Kingdom menggantung penjualan senjata kepada Israel. Setakat ini, Amerika Syarikat merupakan pembekal senjata terbesar kepada Israel. Sementara itu, angka kematian rakyat Palestin akibat diserang rejim Zionis terus meningkat mencecah 40,786 orang. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, lebih 10,000 masih hilang dipercayai terperangkap di bawah runtuhan. Kekejaman rejim Zionis sejak 7 Oktober tahun lalu telah musnahkan lebih 70% infrastruktur di Gaza. Amerika Syarikat merampas pesawat milik Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Republik Dominikan atas alasan melanggar sekatan. Pesawat jenis Dassault Falcon 900EX itu kemudiannya dipindahkan ke selatan Florida. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyatakan pesawat tersebut didakwa dibeli secara haram dengan harga $13 juta. Pembelian itu dilakukan melalui syarikat palsu dan diseludup keluar dari Amerika Syarikat untuk kegunaan Maduro dan kroni. Washington sebelum ini mengenakan sekatan ekonomi dan diplomatik terhadap kerajaan Maduro. Ia susulan penglibatan Maduro berkomplot dengan Angkatan Bersenjata Revolusi Colombia menyeludup masuk kokain ke Amerika Syarikat. Ganjaran sehingga $15 juta ditawar untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan Maduro.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Vladivostok bermula esok. Lawatan pertama ke Rusia sejak mentadbir Putrajaya itu bagi memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin. Antara tumpuan penyertaan Malaysia dalam Pakatan BRICS. Laporannya bersama wartawan Yunus Muhammad Noor di Vladivostok, Rusia. Menurut Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Lun Lai Chiong, hasrat Malaysia untuk menyertai BRICS akan disuarakan Perdana Menteri dalam pertemuan dengan Putin. Kesempatan diambil susulan kedudukan Moskow selaku pengerusi Ikatan Kerjasama antara negara berkenaan. Lawatan ini juga akan adalah sebahagian daripada usaha untuk mempromosikan interest Malaysia untuk menyertai BRICS. And BRICS is not just because there is this misperception that when we talk about BRICS, it's about trying to go against your moving away, shifting your alliance and all that. It's not that. I think it should be seen in the context of trying to diversify, the creating and another sort of options of engagement. Selain hal berkepentingan bersama, isu global termasuk konflik Rusia-Ukraine dan situasi semasa di Asia Barat turut jadi topik dialog. Juga mengambil tempat perbincangan membabitkan kepentingan serantau. Perbincangan juga akan melibatkan konteks hubungan ASEAN dan Rusia, dialog partnership, the ASEAN-Russia dialog partnership, taking into consideration that tahun depan Malaysia akan menjadi pengerusi ke ASEAN. Dalam rangka lawatan kali ini, Perdana Menteri turut dijadual menyampaikan ucapan pada Forum Ekonomi Timur yang disertai lebih 40 negara. Jadual padat Datuk Seri Anwar juga diisi dengan kunjungan hormat timbalan pengerusi pertama Majlis Mufti Rusia, Dr. Rushan Abayasov. Turut dijangka adakan pertemuan dengan Perdana Menteri, pemimpin wilayah Muslim Rusia Tatarstan. Perbincangan berkaitan kerjasama dua hala turut dilaksana menerusi pertemuan dengan pihak berkepentingan Kremlin. Bukan setakat memperkukuh hubungan diplomatik dan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, lawatan Perdana Menteri pada kali ini akan memberi penekanan dalam pelbagai bidang. Antara kerjasama yang bakal dilaksanakan ialah sekuriti makanan, TVET dan juga sektor pelancongan. Pastinya, hasil kerjasama ini bakal dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Yunus Muhammad Noor, Vladivostok, RTM. Angka korban akibat ribut tropika Yagi di Filipina terus meningkat dengan jumlah kematian terbaru 11 orang. Selepas wilayah Bicol di Tenggara Manila, Yagi kemudiannya membadai Luzon pada Isnin. Perkhidmatan Cuaca Negeri menjangkakan hujan lebat berterusan, risiko kejadian banjir dan lebih banyak tanah runtuh. Sebagai langkah berwaspada, pejabat kerajaan dan sekolah di seluruh ibu negara ditutup. Perkhidmatan feri di beberapa kawasan dihentikan, manakala 29 penerbangan domestik dibatalkan. Sekurang-kurangnya 20 ribut dan taufan melanda Filipina atau perairannya setiap tahun. Sementara itu, di Yaman, angka kematian akibat banjir di barat laut negara itu meningkat kepada 95 orang. Selain puluhan rumah musnah, bencana turut menyebabkan 34 orang cedera. Banjir turut merebak ke wilayah Al-Mahwid dengan 30 orang terkorban selain 20 individu hilang dan puluhan rumah dihanyut arus deras. Wilayah Hudaidah pula melaporkan sekurang-kurangnya 45 orang mati dan lebih 12,000 rumah rosak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia memberi amaran bencana mengundang risiko penyebaran penyakit akibat air tercemar.
Di Australia, seorang wanita maut susulan ribut kuat melanda Melbourne. Menurut pihak polis, mangsa berusia 63 tahun meninggal dunia selepas sebatang pokok tumbang menghempap sebuah kabin. Angin berkelajuan lebih 110 km sejam itu turut menyebabkan kira-kira 150,000 penduduk terputus bekalan elektrik. Ketua Menteri Victoria, Jacinta Allan berkata, gangguan tersebut mungkin mengambil masa sehingga 3 hari untuk dipulihkan. Ini memandangkan sesetengah kawasan masih dalam situasi bahaya untuk kerja-kerja baik pulih. Tahniah kepada kontingen negara yang meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik Paris 2024. Syabas daripada RTM, penyiar rasmi. Lagu Negaraku berkumandang di Porte de la Chapelle Arena, Paris. Ia susulan kejayaan membanggakan di lakar pemain badminton Chia Lek Hau meraih pingat emas pertama Malaysia pada Paralimpik 2024 menerusi kategori SU5. Dalam saingan akhir tersebut, atlet berusia 36 tahun itu mudah menjenakkan pemain Indonesia Suryo Nugroho. Hong hanya memerlukan 41 minit untuk menang 21-13, 21-15 sekaligus mempertahankan pingat emas dimenangi 4 tahun lalu. Emas untuk Malaysia, emas dari Chia Lek Hau. Saya sangat bangga sebab saya pun telah menciptakan sejarah untuk negara Malaysia dan juga diri saya sebagai salah seorang pemain yang telah memenangi 2 pingat emas di Sukan Paralimpik, di Sukan Para Badminton berturut-turut. Dalam pada itu, pingat gangsa menjadi milik pemain Indonesia Deva Andri Mushti yang menewaskan seorang lagi wakil Malaysia Muhammad Faris Anwar 21-19, 21-12. Kontingen para Malaysia berpotensi menambah koleksi pingat di Paris esok. Ia dijangka hadir menerusi saingan olahraga yang berlangsung di Stade de France. 3 acara olahraga para yang akan menjadi tumpuan esok ialah lontar peluru, lompat jauh dan 400 meter. Tumpuan pastinya terarah kepada jago olahraga para negara Muhammad Ziad Zulkifli yang akan beraksi dalam persaingan lontar peluru F20. Ziad dilihat berpotensi menghadiahkan pingat emas untuk kontingen para negara pada tamasya di Paris. Prestasi atlet tersebut juga berada di tahap terbaik selepas cemerlang pada kejohanan olahraga para dunia 2024 di Kobe, Jepun baru-baru ini. Sekian Dunia 10. RTM, penyiar rasmi Sukan Paralimpik Paris 2024. #Kita Semua Tim Mas. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum. Salam sejahtera, insya-Allah kita jumpa lagi.